dia lah. Qala rabbi shrah lana sudurana yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Amma ba'd. Yang hormati tuan-tuan, pegawai surau, dosa surau, tuan-tuan hadirat dan juga anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita rafa'kan setinggi-tinggi syukuran pada ilahi kerana dengan izin Allah Subhanahu wa taala dapat kita sama-sama hadir pada malam ini, walaupun dalam keadaan hujan. 2 hari dah hujan. Hujan satu hal, jam satu hal. Ya, jam tu kan. Saya datang senyap tadi dekat 1 jam juga menghadap dia. Satu loket kotor tu, satu loket keluar kondom, satu loket kondom nak kotor, satu lagi ke jabatan apa tu. Sampai sini, alhamdulillah sampai jugalah ya, alhamdulillah. Jadi waktu cuti ni tak mana-mana orang datang kan, penuh mana-mana topik penuh, ramai orang. Jadi ada kulihal kita syukurlah kepada Allah SWT sebab kita dapat hadir sama-sama pada malam ni untuk sama-sama kita dengar majlis ilmu, duduk dalam majlis ilmu, menghidupkan taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam ini kita sambung bagi pengajian kitab ringkasan akidah Ahlussunnah wal Jamaah al-Asy'ariyah wal Maturidiyah yang disusun ataupun dikarang oleh Syekh Abdul Rauf bin Nurin Al-Bahaji Al-Ali hafizahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sayyidi salihin fid dharain amin. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala bismillahirrahmanirrahim dan qala ahli sunnah wal jamaah. Jadi kalau tuan-tuan perasan saya sebut tadi Syekh Abdul Rauf Al-Bahaji Al-Ali hafizahullah ta'ala. Ada yang sebelum ni, kalau kita baca kitab sebelum ni, rahimahullah ta'ala. Jadi dari situ tuan-tuan, kita sepatutnya dapat beza orang itu hidup ataupun dah meninggal dunia. Kalau sebut rahimahullah ta'ala, biasanya orang tersebut dah wafat ataupun dah meninggal dunia. Kalau sebut nama dia, kemudian kita sebut hafizahullah ta'ala, maksudnya orang tu masih hidup. Itu dia punya dari segi adab dia lah. Ataupun dari segi adab dia, kalau sebut nama orang, kalau dah meninggal kita sebut rahimahullah ta'ala, kalau hidup hafizahullah ta'ala. Okey, itu beza lah. Itu ada kita masuk pada tajuk, iaitu menerangkan tentang ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah, dan insyaAllah kalau sampai kita masuk penyusun akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi Rasulullah SAW bersabda, "Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi la taftariqu ummati ala 73 firqatan fawahidatun fil jannati wa 72 fil nar." Qila man hum ya Rasulullah? Qala ahli sunnati wal jamaati wa rawahu Tabarani. Hadis ni tuan-tuan, dia tak panjang. Hadis ni dia tak mau panjang, tapi dia punya maksud itu boleh jadi gaduh. Maksudnya boleh jadi pertikaian. Kita tengok apa maksud tuan. Artinya, demi Tuhan yang memegang jiwa Muhammad di tangan kekuasaan Allah SWT. Ini kekuasaannya lah, kekuasaannya itu Allah Ta'ala, akan berpecah umatku sebanyak 73 puak. Ada pecah, kalau tuan hafal lagu Nasi itu dia ada sebut tu. Ya. 73 puak. Ya, kita ni umat Islam ni pecah, umat Nabi SAW pecah kepada 73 puak ataupun kumpulan ataupun golongan. Satu puak masuk syurga. Daripada 73 ni, satu puak masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang lain dan selain dia ke dalam api neraka. Selain daripada 73 ni, maksudnya 72 neraka. Satu saja yang masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dia bertanya sahabat, para sahabat tanya, siapakah firqah, ini golongan yang tidak masuk neraka itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
Nabi SAW menjawab ahli sunnah wal jamaah. Siapa yang dinamakan sebagai ahli sunnah wal jamaah, itulah yang akan masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Imam At-Tabarani. Jadi ini kalau ikut sepakat para ulama ahli sunnah wal jamaah, siapa yang disebutkan dengan ahli sunnah wal jamaah itu adalah mereka yang mengikut fahaman Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Itu pandangan yang paling kuat lah. Ada juga khilaf, maksudnya ada juga ulama-ulama yang mengatakan selain itu selagi mana yang kata ahli sunnah wal jamaah itu selagi mana dia ni mengucap dua kalimah syahadah, kan, ni lebih cakap lebih mudah lah, kan. Siapa yang mengucap dua kalimah syahadah, kan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, syukur, selesai. Itu ada ulama kata macam tu. Ada ulama kata yang saya sebutnya yang pertama tadi, iaitu ahli sunnah wal jamaah. Siapa ahli sunnah wal jamaah? Iaitu orang yang ikut fahaman Abu Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi selain pada itu tertolak. Siapa yang tertolak? Banyak. Syiah tertolak. Kan tu kan? Syiah tertolak, Khawarij tertolak, Qadariyah tertolak, Jabariyah tertolak. Dan macam-macam lagi lah, banyak lagi pandangan. Hatta yang digelar sebagai Wahabiyah pun tertolak, ya. Kalau ikut pandangan para ulama Azhar, Wahabiyah, golongan Wahabi ini terkeluar daripada maksud ahli sunnah wal jamaah tadi, terkeluar daripada yang mengikut fahaman Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi kesan dia jadi agak risiko lah juga tadi kan. Tapi Azhar menetapkan itu ulama Azhar. Tapi yang ada ulama yang lain kata siapa yang mengucap kalimah syahadah syukur. Itu ada khilaf. Tapi yang paling kita baca terus kita ni, maksud hadis ini iaitu haji golongan ahli sunnah wal jamaah sahaja yang sebenar, yang terlepas daripada api neraka. Sedangkan golongan lain adalah sesat dan akan diumpan ke dalam api neraka. Ini disebut dalam kitab ni. Jadi siapa yang dimaksudkan iaitu ahli sunnah wal jamaah. Kemudian didatangkan pula pengertian ahli sunnah oleh Syaraf. Idza utliqa ahli sunnati wal jamaati fal muradu bihim al asy'ariyatu wal maturidiyatu. Ya, artinya bila disebut saja ahli sunnah wal jamaah, maka yang dimaksudkan ialah orang-orang yang mengikut fahaman Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan fahaman Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi siapa yang ikut fahaman Abu Hasan Al-Asy'ari, siapa yang ikut fahaman Abu Mansur Al-Maturidi, maka mereka ini digelar sebagai ahli sunnah wal jamaah, ahli sunnati wal jamaati. Ya tuan, difaham tuan? Tu sebut tuan setiap kali setiap hari Jumaat akan disebut nama ni. Ya, Abu Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi setiap hari Jumaat. Khutbah Jumaat. Siapa yang tak rasa tak pernah dengar tu, maknanya dia tak datang Jumaat ataupun dia tidur. Dua je lah, kan? Tak datang Jumaat, Covid ada lagi, tak datang kan? Kan? Ataupun dia tidur, dua tu. Tapi setiap kali Jumaat untuk di 9 lah. Kalau dua melakor mungkin disemaafkan lah. Melakor mungkin tak sebut, Allah lama saya rasa melakor tak sebut. Selangor saya dah pasti. Tapi kalau di 9 disebut Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi kita tengok tuan, penyusun akidah, tajuk penyusun akidah ahli sunnah. Siapa dia? Yang saya sebut tadi lah. Yang pertama Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, yang kedua Imam Abu Mansur Al-Maturidi radhiyallahu anhu. Siapa dia Abu Hasan Al-Asy'ari ini? Abu Hasan Al-Asy'ari ini ialah Abu Hasan Ali bin Ismail bin Abi Bashar Ishaq bin Salim bin Ismail bin Abdullah bin Musa bin Bilal bin Abi Burdah bin Abi Musa Al-Asy'ari As-Sahabi. Jadi Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ini namanya Ali. Namanya Ali. Sonam namanya Ali bin Ismail. Tapi dia ada gelaran Abu Hasan
Ali bin Ismail. Tuan, beliau ni adalah keturunan kepada Abu Musa al-Ash'ari. Pernah dengar tak tuan nama Abu Musa al-Ash'ari? Pernah kan? Apa biasa dengar tu, Abu Musa al-Ash'ari ni adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi daripada keturunan Abu Musa al-Ash'ari ni lahirlah seorang imam nama Abu Hasan al-Ash'ari. Beliau ni keturunan sahabat yang mulia Sayyidina Abdullah bin Qais Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Lahir di Basrah tahun 260 Hijrah. Wafat pada tahun 324 Hijrah, umurnya 64 tahun. Ada yang kata dia lahir pada tahun 255 Hijrah. Kelahiran, tahun kelahiran ni pun ada khilaf lah. Jadi Imam Abu Hasan al-Ash'ari ni tuan, dia ni ayah dia. Dari segi apa saya cerita lah, ayah beliau adalah Ismail. Ismail ni, Syekh Ismail ni dia bersahabat dengan seorang ulama nama Imam Zakaria bin Yahya As-Saji. Dia tu ayah beliau ni, ayah kepada Imam Abu Hasan al-Ash'ari ni tadi, Ismail, Syekh Ismail. Syekh Ismail ni berkawan dengan seorang ulama iaitu Imam Zakaria bin Yahya As-Saji. Dan kedua-dua mereka ni tadi, ayah dan juga Imam Zakaria As-Saji ni tadi, merupakan anak murid kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Siapa Imam Ahmad bin Hanbal? Pengasas mazhab Hanbali. Faham tuan ya? Pengasas mazhab Hanbali. Yang terkenal kota Baghdad lah. Jadi terkenal kota Baghdad. Imam Ahmad bin Hanbal ni adalah siapa? Anak murid kepada Imam Asy-Syafi'i. Anak murid kepada Imam Asy-Syafi'i. Jadi dia punya turutan tentulah tuan. Jadi apa ni, ayah kepada Imam Abu Hasan al-Ash'ari ini iaitu Syekh Ismail tadi, dia sudah bagi tahu kepada sahabat dia tadi, Imam Zakaria As-Saji ni tadi, kalau dan mati so kau ni adalah guru kepada anak kan, dan meninggal dan mati so kau ni guru, kau penuh ajar anak dia. Ditakdirkan ayah dia tadi meninggal dunia. Ditakdirkan ayah tadi meninggal dunia, maka belajarlah Imam Abu Hasan al-Ash'ari ini dengan Imam Zakaria As-Saji. Belajar. Tapi dalam masa yang sama tuan-tuan, bila ayah kepada Imam Abu Hasan al-Ash'ari ini meninggal dunia, mak Imam Abu Hasan ini tadi berkahwin dengan seorang tokoh ulama Mu'tazilah. Dan seorang tokoh ulama Mu'tazilah, nama dia Syekh Ali Al-Jubba'i, ataupun Syekh Al-Jubba'i lah, panggil Al-Jubba'i. Syekh Ali Al-Jubba'i ni dia ni berkahwin dengan umat kepada Syekh Abu Hasan, Imam Abu Hasan al-Ash'ari. Kahwin. Bila kahwin jadi, maka dia lah sebagai salah seorang guru kepada Imam Abu Hasan al-Ash'ari. Jadi Imam Abu Hasan al-Ash'ari ni pula terkesan ataupun terpengaruh dengan fahaman Mu'tazilah. Fahaman Mu'tazilah ni, dia ni tuan-tuan, dia lebih kurang, dia macam sama macam Ahli Sunnah wal Jamaah ni tadi. Cuma mereka ni tadi, kita kalau kita ataupun mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah ni tadi, kita akan dari segi hukum akam dan sebagainya akan bermula dengan Al-Quran, betul. Kemudian kita akan tengok hadis, kemudian kepada ijma' dan juga qiyas, rumput ni. Tapi Mu'tazilah ni dia terbalik. Dia kata balik apa? Dia yang bawah tu qiyas ataupun akal tadi. Akal tu diletakkan yang enteng sekali. Yang akal tadi diletakkan di paling atas. Maksudnya dia akan bermula dengan akal, kemudian diikuti dengan Quran, hadis, kemudian ijma'. Itu Mu'tazilah itu yang tersasar atau fahaman Mu'tazilah. Jadi Imam Abu Hasan al-Ash'ari ini memang dia belajar sehingga kan dia menjadi tokoh yang hebat dalam fahaman Mu'tazilah. Dan fahaman Mu'tazilah. Kemudian
Bila dah cakap sampailah ada persoalan-persoalan yang Imam Abu Hasan Asy'ari ini timbulkan. Dia timbulkan beberapa persoalan, ya. Timbulkan persoalan, dia tanya kepada guru tadi ataupun ayah tiri dia, Syekh Ali Al-Jubai tadi. Ya. Tanya kepada Syekh Ali Al-Jubai. Dan Syekh Ali Al-Jubai tadi, Abi Ali Al-Jubai tadi tak dapat jawab. Tak dapat jawab. Apa soalan dia tuan-tuan? Apa soalan dia? Dia soalan ni pertama dia tanya apa ni? Kalau orang tu adalah orang mukmin dan taat, kemudian dia meninggal, apa berlaku pada dia? Masuk syurga ke neraka? Yang kedua dia tanya kepada orang kafir yang orang kafir dah kemudian memang dia tak taat lah ataupun dia banyak bermaksiat, apa pengakhirannya apa? Syurga ataupun neraka? Dan yang ketiga, orang itu belum balik, kemudian dia meninggal, apa berlaku pada dia? Jadi Syekh Abi Ali Al-Jubai dia ataupun Al-Jubai, Syekh Al-Jubai tadi dia beritahu lah. Yang pertama, orang Muslim ataupun mukmin yang tahan tadi, kemudian dia meninggal, masuk syurga. Yang kedua, orang yang kafir, kemudian dia bermaksiat, topiknya adalah neraka. Kemudian dia mati, topiknya adalah neraka. Yang ketiga adalah orang yang belum balik, tak balik lagi, kemudian dia meninggal dunia. Jadi Syekh Al-Jubai tadi kata topik dia adalah antara al-manzilatu baina manzilatain, antara syurga dan neraka. Itu dah satu selesai dah. Tak betul lah, ya, maksudnya kita ni panggilan kita tak ada topik lain melainkan sama ada syurga ataupun neraka. Tak ada topik tengah-tengah, tak ada. Satu bodoh yang tak betul. Tapi itu baru mukadimah, ya kan? Kemudian dia tanya lagi, ya. Okey, kenapa pula yang apa tadi duduk tengah-tengah, ya? Kenapa duduk tengah-tengah? Dia tanya, kan? Tak ada syurga, tidak neraka, ya. Kenapa pula apa ni? Itulah topiknya, kan? Jadi Syekh Al-Jubai dia kata Allah SWT ni, sebab bagi Mu'tazilah ni satu gitu tuan. Dia katakan Allah SWT ni mesti buat perkara itu baik dan ataupun lebih baik. Bodoh tu mesti baik ataupun lebih baik. Jadi dia tanya, dia kata kan apa dia? Syekh Abu Hasan Asy'ari dia tanya, kalau lah orang yang duduk di tengah-tengah, orang yang mati sebelum balik tadi, dia tanya kepada Allah SWT, kenapa Allah SWT tak letakkan dia dalam syurga? Kenapa tak matikan lambil sikit supaya dia boleh beramal kemudian masuk syurga, ya. Jadi Syekh Al-Jubai dia beritahu, dia kata apa? Nanti Allah SWT akan jawab yang mana budak dia tadi dimatikan awal sebab apa? Sebab Allah SWT dah tahu dia nanti bila dia akhir balik dia akan ikut apa tu, jadi kafir kemudian masuk dalam api neraka. Itu sebab itu yang lebih baik lah bagi budak tadi. Jadi Allah SWT matikan dia awal. Okey, itu yang tadi saya kata tadi, mukadimah tadi. Itu dah satu apa. Jadi Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari dia macam pusing balik. Kalau macam tu, ya, kalau macam tu, kalau katakan Allah SWT ni memang nak buat yang baik ataupun lebih baik, kena buat yang baik ataupun lebih baik, maka kenapa orang yang kafir tadi tak dimatikan lebih awal? Ya, boleh faham tak? Kenapa tak dimatikan orang yang kafir tadi sebelum dia akhir balik, supaya dia boleh duduk di tengah-tengah ataupun tak duduk, tak masuk dalam api neraka. Nampak tak dia pusing tuan? Boleh tak? Kau tuan-tuan poning. Okay tuan, saya ulang balik lah kalau tuan tak faham ataupun macam keliru kan. Saya ulang balik. Yang pertama tadi, orang tu Islam dan dia taat masuk syurga. Yang kedua, orang kafir dan dia bermaksiat neraka. Ketiga, orang tu dia tak masuk, dia belum akil balik, kemudian dia duduk kat tengah-tengah antara syurga dan neraka bila mati. Okey. Jadi Imam Abu Hasan Asy'ari dia tanya, kenapa nanti kalau budak tadi yang mati sebelum akil balik tadi, bila dia mati dia tanya Allah SWT, kenapa Allah SWT tak matikan dia lambat, kan, supaya dia boleh beramal dan masuk syurga. Tapi Syekh Ali Jubai kata sebab dia ni tadi Allah SWT akan jawab,
Yang beritahu dia sebab Allah SWT lebih tahu yang dia ni kalau dia lopeh dia akan balik, dia akan jadi kafir dan dia akan masuk api neraka bila mati. Jadi Syekh Abu Hasan Asy'ari dia twist balik. Kalau macam tu, kenapa yang orang kafir tadi dia kafir, dia mati dalam keadaan kafir dan buat maksiat, kenapa dia tak dimatikan lebih awal sebelum dia akil balik supaya dia tak masuk neraka? Jadi kat situ Syekh Al-Jubai tadi tak dapat jawab. Tak dapat jawab. Nak jawab apa? Itu contohlah. Satu lagi persoalan tuan-tuan. Ni tak ada je soal lah, ni cerita lah tuan. Dan tuan-tuan selalu orang selalu persoalkan, tahu lah saya main kocik bagi selalu tukar toki dengan kawan. Ayam dulu kau telur dulu. Kan? Mana satu ayam kau telur dulu. Ada kau ayam dulu, kalau ada ayam dulu mesti ada telur. Nak cakap habis itu macam nak jadi ayam mesti ada telur dulu. Baik. Tapi Syekh Abu Hasan Asy'ari dia yang senang ya. Tak ayam tak telur. Kalau maksudnya mesti ada yang menciptakan ayam ataupun telur. Faham tak? Syekh Abu Hasan Imam Abu Hasan Asy'ari dia kata kan mesti ada yang menciptakan ayam ataupun telur. Maksud kat situ mesti ada yang menciptakan ayam ataupun telur. Jadi dengan sebab itu yang dijawab oleh Imam Abu Hasan Asy'ari tadi, maka ramai orang golongan etis, golongan animisme masuk Islam. Itu ya. Sebab dia pusing tu tuan. Tak payahlah kau nak gaduh-gaduh pasal adu mana dulu ayam kau telur dulu. Makna kat sini mesti ada yang ciptakan ayam, mesti ada yang ciptakan telur dulu. Mesti ada yang ciptakan tu. Siapa ni? Allah Subhanahu wa taala. Animisme ni tuan-tuan tahu kan siapa kan? Animisme ni golongan yang biasa yang duduk ke dalam hutan kan, ada sebuah pokok dan sebagainya tu animisme lah tu. Ada weh patung kau kan yang dalam apa tu, tu dengan animisme lah. Kalau etis ni golongan yang memang tak percaya pada Tuhan lah. Tak percaya pada Tuhan. Itu cerita tuan-tuan Imam Hasan Al-Asy'ari. Jadi Imam Hasan Al-Asy'ari ni tuan-tuan asalnya memang dia ni adalah ahli sunnah wal jamaah. Sebab ada orang mempertikaikan kan, dia kata Imam Hasan Asy'ari ni macam mana dia dapat ahli sunnah wal jamaah ni kan? Macam mana dia boleh bawa fahaman ahli sunnah wal jamaah ni sedangkan dia dulu Mu'tazilah dan dia lebih lama hidup dalam keadaan Mu'tazilah berbanding daripada keadaan dia dalam ahli sunnah wal jamaah. Tu tuan. Jadi terjawablah tadi. Jawab tadi iaitu dia memang asal ahli sunnah wal jamaah. Ayah dia dan ayah beliau dan juga sahabat dia ataupun salah seorang guru beliau adalah mereka yang mengikut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal ataupun anak murid kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian barulah bila ayah tiri tadi kahwin dengan mak dia, barulah dia ikut fahaman Mu'tazilah dan akhirnya tadi dia bertaubat daripada fahaman Mu'tazilah. Macam mana dia bertaubat tuan? Yang tadilah soalan-soalan tadi kan, dia buat datangkan persoalan-persoalan sampai kan dia kata kan tuan-tuan, kalau macam orang Arab tuan-tuan pakaian dia ada komis ni macam seorang cerita macam ni lah, cerita web merah tuan. Ada yang tutup bahagian atas, ada bahagian bawah kan, kain bawah, kain atas. Kemudian ada namakan jubah. Jubah ni tuan-tuan yang kain luar tu. Yang ni kita bagi jubah, tapi sebenarnya ni bukan jubah, ni namanya macam komis lah. Kemudian dia ada satu sarung tu yang biasa tak berbutang kan. Biasa imam-imam tu pakai itu, sebenarnya namanya jubah. Jadi Imam Abu Hasan Asy'ari ni dia buka jubah ni tuan, dia campak dan dia kata ini aku dah membuang ataupun mengeluarkan fahaman Mu'tazilah ini seperti mana aku melemparkan jubah ni. Jadi mana Imam Abu Hasan Asy'ari ni dia keluar habis daripada fahaman Mu'tazilah. Banyak lagi lah perbezaan antara fahaman Mu'tazilah ni dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Antara fahaman Mu'tazilah ni tuan, dia mengatakan Quran itu adalah bersifat hadis. Bersifat hadis. Itu kena faham tuan. Kita dah belajar sebelum ni hadis dan qadim. Qadim ni salah satu sifat Allah SWT iaitu sedia ada kan. Quran ni tak, hadis ni maksudnya baru. Quran ni bukanlah benda yang baru kan. Maksudnya Quran yang ada di
Lauh mahfuz tu bukan nak bodoh yang baru. Itu sifat yang qadim. Dia terkait dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebab Quran tu daripada Allah Subhanahu wa taala kan. Jadi tu itu faham tuan-tuan. Banyak lagi lah, ada lagi perbezaan antara fahaman Ahlussunnah wal Jamaah dengan fahaman Mu'tazilah. Yang penting tuan-tuan, bahasan Asy'ari dia dah keluar ataupun dia bertaubat daripada fahaman Mu'tazilah, tapi tetap antara salah seorang guru dia dalam ilmu kalam adalah ayah tiri beliau tadi yang berfahaman Mu'tazilah, iaitu Syekh Abi Ali Al-Jubba'i tadilah. Beliau sebut bahasan Asy'ari ini pemimpin agung dalam ilmu tauhid, pernah jadi ulama besar daripada golongan Mu'tazilah serta mempertahankannya. Dan katakan beliau menganut fahaman Mu'tazilah ni selama 40 tahun ya, guru dengan Abi Ali Al-Jubba'i. Kemudian beliau meninggal fahaman tersebut dan menentangnya, lalu menyusun fahaman Ahli Sunnah wal Jamaah. Antara guru beliau tadi iaitu dalam bidang fiqh iaitu Imam Abi Isa Al-Marwazi Asy-Syafi'i. Kemudian dalam bidang hadis dan ilmu akidah iaitu Imam Zakaria bin Yahya As-Saji yang tersebut tadi, sahabat kepada ayah beliau. Kemudian ilmu kalam iaitu ayah tiri beliau tadi lah, Syekh Al-Jubba'i tadi. Antara murid-muridnya iaitu Ibnu Jahid At-Tahi, iaitu guru kepada Qadi Abi Bakar Al-Bakillani. Kemudian Abu Hasan Al-Bahili, guru kepada Ustaz Abi Ishaq Al-Asfiraini dan Abi Bakar bin Furaq. Antara kitab-kitab beliau adalah Al-Ibanah fi Usulid Diyanah, Maqalatul Islamiyyin, Al-Mujaz, Al-Lumah, Risalah ila Ahli Tahar. Jadi kitab beliau ni lebih kurang 200 tuan-tuan ya. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ni mengarang kitab lebih kurang 200 buah kitab. Dan kebanyakan kitab-kitab dia tadi menentang ataupun menolak fahaman-fahaman bid'ah yang ada si kitab Baghdad. Itu kalau tuan-tuan saya sebut tadi kan, Risalah fi Istihsanil Khawdi fi ilmi kalam, itu contohlah. Risalah ila Ahli Tahar, ini risalah. Semua itu menolak fahaman-fahaman ahli bid'ah, fahaman-fahaman yang menyongsang, yang sosang, yang tak betul, dan dia menjawab. Dia tolak, ni fahaman tak betul, ni tak betul, ni salah. Jadi kitab dia tadi kebanyakan berlega tentang penolakan dia kepada fahaman-fahaman yang lain. Sehingga kan fahaman-fahaman yang banyak tersebar yang tak betul di Baghdad ketika itu semua keluar daripada Baghdad. Itu sebenarnya Abu Hasan Al-Asy'ari, orang yang cerdik, orang yang pintar, orang yang bijak, yang cerdas. Kalau kita fikir pun kita tak terfikir mana ayat mana tolol. Sampai ikut sudah kita pun tak tahu tuan. Kita pun bercamuk kan. Yang kedua tuan iaitu Imam Abu Mansur Al-Maturidi rahimahullah taala. Jadi Imam Abu Mansur Al-Maturidi ni lah Muhammad bin Mahmud Al-Hanafi Al-Maturidi. Muhammad bin Mahmud. Ni dua ni tuan-tuan. Namanya Muhammad bin Muhammad. Ya. Jadi dah koci bagi comel nak bagi Muhammad ni. Kan ada beberapa orang ejek ayah dan sebab ayah pun Muhammad. Ya, Muhammad bin Muhammad. Ada seorang ulama tuan-tuan, nama 3 kali Muhammad. Muhammad bin Muhammad. Siapa tuan-tuan? Muhammad bin Muhammad. Beliau adalah Abu Hamid Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali tuan yang apa karangan kitab Bidayatul Hidayah antara dia. Beliau nama Muhammad bin Muhammad. 3 kali Muhammad. Atuk Muhammad, ayah Muhammad, dia Muhammad. 3 kali Muhammad. Jadi Imam Abu Mansur ni Muhammad bin Mahmud Al-Hanafi Al-Maturidi. Al-Hanafi itu maksudnya dia bermazhab Hanafi. Bermazhab tuan-tuan, imam ni pun ikut mazhab. Imam Abu Mansur Al-Maturidi yang hebat ni pun ikut ada mazhab. Ada golongan tu tak nak bermazhab. Tu bagah. Tanah mazhab, tanah ikut mazhab lah. Dan mazhab ni Nabi apa yang keluar daripada hadis Nabi itulah mazhab dan tak betul tuan-tuan. Imam yang Abu Mansur Al-Maturidi ni pun bermazhab Hanafi. Kenapa mereka ni bermazhab? Kena sebut tadi kan, Abu Ishaq Al-Marwazi Al-Syafi'i. Ada ujung Al-Syafi'i. Kata Al-Syafi'i itu maksudnya dia ni bermazhab Syafi'i. Ulama Bozah ni pun bermazhab. Takkanlah kita ni tak nak bermazhab.
Itu tak betul tuan. Salah cikgu kan. Dia nak hadis dia yang semua betul lah hadis. Tok guru ni tak betul, ulama tak betul, salah kan. Itu fahaman yang tak betul. Macam mana dia nak sampai, dia nak faham hadis-hadis Nabi melainkan dengan cikgu dia buku. Kan? Mestilah ada buku. Kan? Bukan mudah nak faham-faham apa, main faham ikut nafsu kan. Tanpa ada ilmu tahu faham hadis Nabi tak betul, tak boleh. Jadi kat sini Imam Abu Mansur Al-Maturidi, nisbah Al-Maturidi sebab nama sebuah kampung beliau iaitu di Samarkand. Saya tak pasti Samarkand ni maksudnya dia seperkampungan dengan ataupun berdekatan dengan kampung Imam Bukhari. Imam Bukhari ni memang nama kampung Bukhara. Saya tak pastilah mana negara itu. Sebelah Tantan tu saya tak ingat mana. Dia wafat di Samarkand di Asia Tengah pada tahun 332 Hijrah. Jadi dokey-dokey, yang ni wafat 332 Hijrah. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari wafat meninggal dunia pada tahun 324 Hijrah. Tak jauh beza. Jadi Imam Abu Mansur Al-Maturidi ni antara guru dia Abu Nas Ahmad bin Al-Abbas bin Husain Al-Ayadi. Jadi fahaman ataupun mazhab Abu Al-Maturidi ni tuan, dia sebenarnya sama. Fahaman dia sama dengan Abu Hasan Al-Asy'ari. Ada beza sikit je lah ya, tapi segala cakap keseluruhan dia sama. Tapi mereka ni tadi Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dengan Abu Mansur Al-Maturidi ni tak pernah jumpa. Tak pernah jumpa sebab zaman tu tak ada WhatsApp, Facebook tak ada, TikTok pun tak ada, Twitter pun tak ada tak ada, telefon pun tak ada kan? Tak ada. Jadi mereka ni tadi tak pernah jumpa kan? Sebab topik pun jauh. Ni Samarkand belah yang saya kata Tantan tadi. Imam Hasan Asy'ari ni di bahagian Baghdad, Iraq. Di beza tak sama. Tak pernah jumpa. Tapi hasil daripada mereka ni tadi adalah sama. Tak ada beza. Fahaman ataupun berkaitan dengan Ahli Sunnah wal Jamaah ni sama. Dan fahaman mereka ni tadi yang dibawa oleh Abu Mansur Al-Maturidi dengan Abu Hasan Asy'ari ni disusun, digabungkan oleh seorang ulama. Saya tak ingat apa nama ulama tadi. Dia kata, dia tengok, dia kaji, sama. Kedua-dua ni adalah sama. Jadi antara guru beliau yang lain adalah Abu Bakar Ahmad bin Ishaq bin Saleh Al-Jawzani Sahibul Al-Farq wa Tamyiz, Nasir bin Yahya Al-Balqi, Muhammad bin Muqatil Al-Zazi Qatiyul Qudah. Antara murid beliau adalah Abu Qasim Ishaq bin Muhammad bin Ismail masyhur gelar Al-Hakim As-Samarqandi, dan Abu Ahsan Ali bin Sa'id Al-Mustufi wafat pada tahun 345 Hijrah. Jadi apa yang dibawa oleh Imam Abu Mansur Al-Maturidi itu tuan terkenal di negara-negara belah Afghanistan, terkenal di negara-negara belah India. Kemudian itulah negara antaranya Afghanistan, Pakistan, India. Jadi itu Abu Mansur Al-Maturidi, Abu Mansur Al-Maturidi. Saya tak boleh cakap dalam lama lah, tinggi gatal atau kak sikit gitu memang suruh ni. Kita karangan beliau adalah Kitabut Tauhid, kemudian Kitabul Maqalat, Kitabul Usul ataupun Asluddin, kemudian Ar-Raddu ala Qaramitah, Ar-Raddul Usul Al-Khamsah li Abi Muhammad Al-Bahudi, Bayan Wabhil Mu'tazilah. Kemudian antara dasar-dasar mengenai akidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang saya sebut tadi lah. Yang pertama Quran, yang kedua hadis Nabi SAW, kemudian ijma' yang qat'i yang menjazam ataupun putus, kemudian akal ataupun kias tadilah yang sahih lagi qat'i. Maka ilmu tauhid adalah paduan antara akal dan juga syarak. Allah SWT berfirman, afala ta'qilun, apakah kamu tidak memikirkan? Maksudnya diperintahkan menggunakan akal fikiran sebagai alat meneliti dalil-dalil. Jadi banyak juga jika sebenarnya letakkan sesuatu hukum itu tuan,
Yang zaman Rasulullah tu dah ada hukum dia. Kemudian mengikut apa juga peredaran zaman, ada dia punya hukum-hukum yang tak termaktub dalam Quran, tak termaktub dalam hadis, ataupun tak termaktub dalam ijma'. Maka memerlukan akal ataupun kias. Dan kias ni dia mengkiaskan daripada ayat Quran. Contoh Quran mengkiaskan, Quran mengharamkan arak. Jadi apa-apa segala selain daripada arak yang dia punya asal dia adalah memabukkan, cukup memabukkan selain daripada arak, walaupun dia bukan arak tapi memabukkan, maka dia akan dihukumkan sebagai haram. Itu contoh lah ya. Dan sebagainya lah. Dan apa-apa lagi yang lain-lain jadilah yang saya sebut ni kias. Itu contoh lah tuan ya. Jadi sebab ada hukum-hukum, contoh apa ni, zaman sekarang dari segi perubatan kan, orang beranak dalam air kan, pom-pom contoh kemudian orang ni menyatukan sperma dengan ovum tapi di luar rahim ibu, pom-pom itu contoh lah bodoh-bodoh yang terkini ataupun sebab dalam zaman dan Quran tak ada, dalam hadis tak ada. Jadi memerlukan kepada dalil-dalil itu tetap jadi sebagai panduan, kemudian dikiaskan maksudnya digunakan akal dalam menentukan suatu hukum. Kemudian dan macam-macam lagi lah, banyak lah tuan contoh-contoh yang lain lah. Jadi saya rasa sekadar itu sajalah tuan-tuan untuk malam ini. Mudah-mudahan kita dapatlah sedikit sebanyak penerangan tentang ahli sunnah wal jamaah. Kita faham tentang siapa Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, siapa Imam Abu Mansur Al-Maturidi kan. Jadi bila tuan-tuan hari Jumaat nanti tuan-tuan dengar nama Abu Mansur, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi, tuan-tuan teringatlah kisah yang saya sebut tadi kan. Sepatutnya lah jangan ingat ayam tolu kan. Tentang ayam tolu dah susah dari dia ni. Tuan ya, itu sajalah tuan-tuan. Mohon maaf ada kata terkasar bahasa. Yang baik pada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang itu daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Fattah ya Alim, iftah qulubana ya futuhal 'arifin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.